Bangun ni bertis sakat. Bab istihbabi ba'thil hadi ila al-haram liman la yuridu adh-dhahaba bi nafsihi wa istihbabi taqlidihi wa fatlil qala'id wa anna ba'ithahu la yasiru muhriman wa la yahrumu alayhi syai'un bisababi dhalik. Setakat tu. Hadis-hadisnya kita sudah baca dan sudah terjemah pun. Jadi bab-bab yang kita sudah baca tu sekadar menjelaskan pada beberapa tempat yang perlu diperjelaskan sahaja. Tidak nak baca lagi dah. Bab elok menghantar binatang kurban ke tanah haram kepada orang yang tidak mahu pergi sendiri, dan elok mentaklidkannya, yakni memakaikan qiladah, yakni kalung kepadanya, yakni kepada binatang hadiu itu. Wa fatlil qala'id, dan ini bab memintal kalung untuk binatang kurban itu. Wa anna ba'ithahu, dan orang yang menghantarkan hadiu itu tidak menjadi muhrim, tidak berihram dia tu dengan sebab menghantarkannya, dan tidak haram kepadanya sesuatu dengan sebab penghantaran itu. Dengan sebab hantar itu tidak jadi haram kepada dia, seperti mana haram kepada orang yang memakai ihram, tidak berlaku begitulah. Kalau dia hantar dulu, dia tak pergi lagi. Jadi hadis-hadisnya sudah kita baca dah, sudah terjemah dah pun baru ni. Di sini ada beberapa perkara lah. Dalam hadis-hadis yang kita sudah baca pada minggu lepas, ada banyak pengajarannya. Di antaranya pengajaran dan dalil kepada beberapa amalan yang dilakukan ataupun diterima oleh ulama-ulama. Di antaranya dalam hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan elok hadiu itu dihantarkan ke tanah haram. Dan orang yang tidak pergi sendiri, dia boleh menghantarkan hadiu itu bersama-sama dengan orang lain. Elok juga istihbab di sini. Elok juga dia memakaikan kalung dan mengisyarkan binatang kurban dia yang besar, seperti unta ataupun lembu dan sebagainya, hak besar. Isyar itu maknanya menoreh belakang dia tu, bonggol dia sedikit supaya keluar darah, sebagai tanda bahawa binatang itu adalah binatang kurban yang dibawa ke tanah haram. Berkenaan dengan isyar itu sudah pun dibincangkan, ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama menerimanya, tetapi Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dia mengatakan isyar tidak boleh, kerana isyar itu termasuk dalam muthlah, yakni merosakkan kejadian asal binatang dan menyakiti binatang. Begitu juga boleh mungkin menghalang binatang itu daripada sampai ke tanah haram dengan sebab cedera. Tetapi bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi sendiri, mereka mengatakan bukan isyar itu sendiri yang Imam Abu Hanifah tak terima. Yang ditoreh belakang binatang tu, bonggol dia tu, bukan itu yang dia tidak terima. Yang dia tak terima tu ialah yang berlaku di zaman dia, iaitu orang toreh tu kuat sangat, banyak sangat, sehingga memudaratkan binatang. Kalau toreh tu toreh sikit, sekadar nampak daging kau sikit, nampak kulit dia hak dalam tu, nampak tu sikit, sudah memadai dah. Itulah kata dia hak asalnya sunnah, bukan maksud nak menyakiti binatang. Jadi kalau begitu, boleh dikatakan semua terimalah isyar ini sebagai sunnah. Cumanya yang dipertikaikan ialah dari segi kalau kuat sangat buat tu sehingga membahayakan binatang. Dan isyar itu sunnah ini hanya ada pada binatang
hak besar seperti lembu, seperti unta, adapun kambing, maka semua sepakat mengatakan tidak boleh diisyarkan. Tidak boleh diisyarkan, tak boleh. Hanya elok kambing ini ditaklidkan. Apa makna taklid? Yang dipakaikan kalung. Kalung ni tidak nantilah kalung ni lebih-lebih sangat. Maknanya pakai selipar, ikat selipar, tali ujung alik ni, ikat tali ujung alik ni, sakup. Itu pun sudah dikatakan qiladah dah. Tetapi ada juga yang buat lebih daripada itu. Seperti dalam hadis ini kita dapati Aisyah, dia kata dia pintal sendiri dengan tangan dia, pintal kalung yang akan dipakaikan kepada binatang kurban itu. Dia dia pintal secara khusus lah. Boleh juga gitu. Dalam hadis-hadis yang kita sudah baca itu juga menunjukkan bahawa orang yang menghantar dahulu binatang kurban dia bersama dengan orang lain, dan dia tak pergi lagi, dia hantar saja, dia tak pergi lagi, tidak jadi muhrim. Dia tidak jadi muhrim, dengan arti tidak haram kepada dia apa yang haram kepada orang yang pakai ihram. Walaupun binatang kurban dia tu sudah pergi dulu, orang lain bawa, dia tak pergi lagi, tidak jadi muhrim dia. Maknanya halal kepada dia segala apa yang halal kepada orang lain yang tidak pakai ihram, walaupun binatang itu sudah dibawa oleh orang lain, walaupun binatang itu sudah sampai ke tanah haram pun. Tapi kalau dia tu tak sampai lagi, taklah. Kalau dia tu tak pakai ihram lagi, baru haram kepada dia apabila dia pakai ihram. Apabila dia pakai ihram, selagi dia tak pakai ihram, maka tidak haram apa-apa kepadanya. Inilah mazhab jumhur ulama. Lagu itulah mazhab jumhur ulama. Kecuali adalah beberapa riwayat yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Khattabi menyebutkan itu juga pendapat ahli ra'yi, kata dia, bahawa kalau orang tu dia hantar binatang hadiu bersama orang lain, bawa pergi dulu, dia tak pergi lagi, dia tak pakai ihram lagi, pun kena dia mengelak diri daripada perkara yang mesti dielakkan oleh orang yang telah pakai ihram walaupun dia tak pakai lagi. Ini pendapat mereka ini. Tapi ini bukan pendapat jumhur, bukan pendapat jumhur. Adalah yang berpendapat begitu. Walau bagaimanapun dia bukan dikira sebagai muhrim lagi, sebab dia tak pakai ihram lagi. Baru dia ni dikira sebagai muhrim bila dia sudah pakai ihram, niat ihram, baru dia dikira muhrim sungguh. Walaupun tidak muhrim lagi, dia kena jaga diri dia. Jadi tak boleh buat apa yang tidak boleh dibuat oleh orang yang telah pakai ihram. Gitu ceritanya. Walau bagaimanapun Imam Nawawi menyebutkan was-sahih ma qalahul jumhur, yang betulnya, yang tepatnya ialah yang dipegang oleh jumhur ulama, bahawa orang yang menghantar dahulu binatang kurban dia bersama orang lain, bawa pergi ke tanah haram, itu tidak haram kepadanya apa-apa yang menjadi haram kepada orang yang telah pakai ihram. Gitulah cerita. Kemudian dalam hadis-hadis yang kita sudah baca itu juga ada juga dalil yang menunjukkan bahawa bagi orang yang nak menandakan binatang kurban dia yang dia bawa ni, dia elok gunakan kedua-dua tanda tu, tidak kata satu saja. Isy'ar dan taklid, kedua-dua sekali. Bukan kata isy'ar saja, toreh belakang dia saja. Bila sudah toreh tak payah dah pakai kalung, tidak. Ataupun bila sudah pakaikan kalung kepadanya, tak payah dah ditoreh belakang dia, tidak begitu. Bahkan kedua-duanya disunnahkan. Kedua-duanya elok kalau seseorang itu melakukannya. Kalau dia hantar dulu, ketika dia hantar itulah dia isy'arkan binatang dia kalau dia tak pergi. Dan dia pakai kalung tu ketika dia berada di negeri dia lah. Kalau dia, ini masalah negeri yang setanah lah, dengan Arab Saudi tu, kalau kita kata sekarang ni, kalau jauh seberang laut apa tu tak ada pasal tu semua. Ini kalau boleh dihantar
orang nak bawa pun mudah, tak ada jadi masalah. Setanah lah misalnya kita kata daripada Iraq ke, daripada Kuwait ke, daripada Bahrain ke, daripada mana-mana, boleh lah. Jadi dia tu orang tu semasa dia menghantar lagi. Ini kalau dia tak pergi. Tapi kalau dia pergi bawa sendiri binatang tu, bila dia tu orang? Bila dia ihram, pakai ihram dari miqat. Jadi tempat permulaan ibadah haji tu situ baru dia melakukan benda-benda tadi. Melakukan isy'ar, memakaikan kalung, baru di situ. Ini kalau dia sendiri pergi. Itu beza sikit hukum tu. Dalam hadis-hadis yang kita baca itu juga ada menunjukkan bahawa kambing hanya dipakaikan kalung saja, tidak diisy'arkan. Inilah hadis-hadis inilah yang menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i dan juga mazhab kebanyakan ulama. Mazhab kebanyakan ulama iaitu yustahabbu taqlidul ghanam, yakni kambing hanya dianggap elok kalau kita pakaikan kalung pada dia tu. Tapi Malik dan Abu Hanifah mengatakan la yustahabbu, tidak. Dia kata tidak elok pun, tak ada kelebihan apa-apa, tak payahlah kambing tu. Bahkan kalung, pakai kalung ke apa semua ni, isy'ar tu memanglah orang lain pun hak terima pakai kalung tu pun dia kata isy'ar tu tak ada kalau kambing. Ni masalah pakai kalung ni. Pakai kalung ni Malik dan Abu Hanifah mengatakan tak ada ni semua. Bahkan pakai kalung itu khusus dengan hak besar lah, binatang kurban yang besar seperti lembu dan unta. Tetapi dalam hadis ini menyokong pendapat orang-orang yang mengatakan kambing dipakaikan kalung. Apa tujuan semua ni dilakukan? Supaya orang tahu bahawa ini adalah binatang kurban. Sekiranya dalam perjalanan tu binatang tu dah nak mati kerana sesuatu kemalangan ataupun kecederaan atau apa-apa, disembelih, tak tunggu dah pakai sembelih, tinggal situ. Orang-orang yang lalu lalas itu dia akan tengok, oh ini binatang kurban, mana-mana miskin tu dia boleh ambil, dia boleh makanlah, dia boleh buatlah apa yang dia nak. Itu tujuannya. Dan orang tidak berasa ini hak curi ke apa ke, tak ada. Orang sudah tahu, maklum ini adalah hak binatang kurban, memang nak pergi ke tanah haram untuk orang miskin juga. Kalau tak ada sampai kerana sesuatu sebab, boleh disembelih situ dan tinggal situ. Tak payah kata tunggu orang ada. Jadi kebebasanlah kepada orang-orang yang susah, kira-kiranya tidak kebuluran lah. Kira-kiranya tidak kebuluran. Cuma dia ada masalah barulah, masalah semasa. Masalah semasa daging-daging ini, mengikut setengah ulamanya, dia kata hak zaman dululah sekadar itulah pendapat dia. Daging-daging ini hanya boleh kepada orang situ saja, tanah haram dan sekitar tanah haram itu saja. Hak mana-mana dalam perjalanan itu dia dapat, boleh. Adapun kalau orang jauh-jauh, orang lain tak dapat, tak boleh. Ini adalah keistimewaan tanah haram dan keistimewaan orang-orang yang berada di sekitar kawasan itu, keistimewaan. Tetapi kalau kita tengok kepentingan umat Islam sekarang ni, hak sana tu tak berhabisan dah. Dan orang sesak pun bukannya ramai, terutama bila sudah kaya raya belaka. Lepas tu nak apa dia? Daging tu, adakah daging tu menjadi sia-sia? Supaya juga dengan daging kurban, supaya juga dengan daging kurban. Dah kita kata masa musim kurban tu kak, hak tidak sakit kepala dah pun, hak tidak darah tinggi pun nak jadi darah tinggi. Pasal apa? Pergi sana pun daging, sini pun daging, pergi sana sup, sini sate, sini apa, habis pening kepala. Nak lah ke mana? Zaman dulu dia ada orang panggil ayyamut tasyrik. Tasyrik tu maknanya hari-hari mengeringkan daging. Pasal apa? Pasal daging terlalu banyak. Pasal apa dibenarkan tasyrik? Kering daging tu sebab nak suruh boleh lama, tahan lama makan. Itu saja yang cara yang ada. Dia tidak ada peti sejuk ke apa zaman itu. Sekarang ni sudah ada peti sejuk.
Sudah ada bilik ais besar, luas, boleh simpan situ selama mana. Dulu Nabi SAW larang iddikhar, yang ni simpan binatang apa ni, daging-daging kurban apa, dia larang. Lepas tu ala faddakhiru, dia kata boleh kamu simpan. Simpan lagu mana? Simpan dengan cara kering. Sampai itu dengan cara jemur, makanlah daging kering. Sedap juga daging kering itu. Itu cara zaman itu. Tapi sekarang ni kalau kita perhati ni hadis-hadis ni. Hak ni hak sudah sampai ke tanah haram tu memanglah disembelih sebab di sana. Thumma mahilluha ila al-baitil atiq. Itulah tempat sembelihnya. Tanah haram tu. Tetapi kalau tak sampai ke sana kerana sesuatu malapetaka ataupun kecederaan yang berlaku kepada binatang tu tak boleh pergi dah. Nak bawa pun payah. Kita boleh sembelih situ. Sembelih tu tak sampai ke tanah haram pun, mana orang miskin boleh makan kan juga. Maknanya tidak khusus dengan tanah haram. Kalau lagu tu tidak khusus dengan tanah haram, ia boleh makannya sama dia kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Bermakna kalau kita campurkan di antara dua hadis ni, hadis nisa dengan hadis hak simpan apa ni, daging kurban, mana kita boleh simpan sekiranya ada kemudahan, kita boleh simpan untuk setahun, asalkan diberi kepada orang yang berhak dan tidak khusus kepada orang tanah haram itu saja. Bapa khusus dengan tanah haram itu saja. Orang Islam ramai lagi hak sesak dalam dunia ni. Tetapi kerana kadang-kadang dia masalah ijtihad lah, masalah pandangan ni, orang kita boleh dikatakan tidak berapa hidup dah zaman akhir-akhir ni. Dia tak berani, kalau ada hak nak keluar fikiran pun macam-macam dia tuduh, macam-macam, walaupun itu apa ni kebaikannya akan dapat dirasa oleh masyarakat, dia akan tuduh macam-macam pula, tidak layak lah, macam-macam. Jadi masing-masing senyap. Lepas tu bazir saja, lepas gitu habis, tak ada sama dia nak makan. Lepas tu sepatutnya kita kata kalau orang Islam ni, maknanya dia tengok hadis, cara hadis molek, jangan terikat dengan hak dulu. Hak sampai dulu tu dia zaman dia tak terfikir benda ni boleh disampaikan dalam masa yang sekejap saja ke negeri lain, boleh disimpan selama berapa bulan, boleh simpan. Haknya dia adanya iaitu boleh kering saja. Nak pergi bawa ke mana-mana susah. Sekarang ni kita boleh tahu orang Islam mana susah. Teknologi pemakanan apa ni sudah tinggi. Orang boleh buat dalam bentuk sardin, boleh bubur, boleh tinkan dia tu. Asalkan benda disampai kepada orang Islam, sudahlah. Tidak mesti orang tanah haram. Hak saat ni hak mati tengah jalan saat ni tidak tanah haram pun, boleh pun. Kenapa tidak boleh? Mana sekarang ni dibuat lagu tu. Dibuat lagu. Orang miskin sepanjang tahun boleh makan daging kurban. Kalau kita kata daging kurban, serupa juga ni. Sepanjang tahun boleh makan. Bagi sikit-sikit sekadar perlu. Kira-kiranya tak payah beli dah orang miskin. Tidak kata apa ni tegahan nak makan daging apa, tak timbul ada masalah tu. Sebab apa? Sentiasa ada. Kalau lah dalam setiap kampung tu ada buat macam ni, senang. Ada buat macam ni. Ni kalau kampung. Kalau bukan kampung, orang Islam di Kemoja, orang Islam di Afrika, di mana-mana, nak bulu kan. Tidakkah dia berhak? Tujuan apa sebenarnya dibuat benda ni? Adakah semata-mata nak pergi kurban di tempat tanah suci gitu saja? Hak tu, hak pergi tanah suci tu, ya, hak tu sah. Hak ni, hak kurban biasa ni untuk apa? Itulah maknanya kalau kita fikir secara terbuka, nampaklah faedah dia tu sebenarnya, nampaklah kebaikan dia tu kepada orang Islam, nampak. Tapi benda ni kalau tidak disusun dengan baik, dia tidak akan jadi. Cuba tengoklah zakat, zakat pendapatan, zakat gapo, zakat perniagaan. Dulu orang tak cara, mana terkumpul senyap gitu, selama mana ada orang Islam ada. Tapi apabila disusun dengan baik, cuba tengok negeri ni boleh isytihar sebanyak ni dia kumpul, berapa juta, berapa bilion, negeri ni boleh isytihar. Tengok, sebab bila disusun dengan baik, kita akan dapat faedah dia. Begitu juga masalah daging. Daging ni sama-sama pun makanan yang istimewa, makanan yang istimewa. Kalau zaman dulu orang kaya saja boleh makan daging, orang miskin tak makan daging. Kalau tempat kita pun lagu tu juga, makan ikan gitu. Begitu juga kalau hari-hari backwah, kita kata hari-hari besar, jamu daging, orang tidak jamu ikan. Sebab apa? Daging tu makanan yang istimewa.
Boleh dikatakan semua masyarakat Islam ni lagu tu. Masyarakat bukan Islam pun setengah-setengahnya memang daging itu makanan istimewa. Kalau lagu tu kita boleh simpan sepanjang tahun, boleh bui kepada orang-orang susah. Kalau tak ada dalam negeri kita orang susah, hak dekat negeri kita sempadan, jiran kita, negeri lain, apa salahnya? Barulah orang dunia ni, orang kafir tengok bagus orang Islam duduk berapa jauh duduk, hantar lagi kepada orang dia. Inilah makna pengorbanan. Tapi tak sampai ke situ, habis gitu. Duk korban semua orang nak tahu, tapi tak tahu. Lepas tu hak luar negeri pun gitu juga, hak pergi haji hadiah pun lagu tu juga. Sama ada dalam kitab dulu tak ada sebut, dah tak ada sebut, kita tak boleh mana-mana. Lagu tu itulah akibatnya kerugian umat Islam apabila dia tutup fikiran. Apabila tutup fikiran. Pada andanya anak nampak lagu tadi adalah paling baik. Sebab Nabi SAW sudah kata dah, faddakhiru, sekarang kamu boleh simpan. Mana dulu dia tak boleh simpan. Sebab apa tak boleh simpan? Sebab masa tu orang susah, binatang kurban pun tidak banyak. Jadi setakat yang ada tu padan dengan ada, tak perlu simpan. Tapi bila sudah banyak, boleh simpan. Simpan tu cara pada masa itu hanya dengan cara kering saja. Sekarang ni sudah ada cara macam-macam untuk menyimpan benda tu. Buat sarding, tinkan dia tu, ataupun simpan dalam peti ais, boleh tahan lama, berpanjangan, boleh makan sampai ke tahun depan pula. Bermakna tak ada ketinggalan orang Islam ni. Hak susah pun serupa dengan orang senang juga boleh merasa daging tu. Daging lembu kah, daging kambing kah, daging unta kah, boleh merasa belaka. Kemudian hadis dekat akhir ni ada satu hadis ni, ada rasa dari segi sanad dia perlu kita perhatikan, iaitu haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah bin Abi Bakar. Jumpa ke tidak tu? An Amrah binti Abdurrahman, bahasa ni annaha akhbarathu anna ibn Ziyad kataba ila Aisyah anna Abdullah bin Abbas qala man ahda hadiyan haruma alayhi ma yahrumu ala al-haj hatta yunhara al-hadyu wa qad ba'athtu bi hadyi faktubi ilayya bi amriki. Qalat Amrah qalat Aisyah laysa kama qala ibn Abbas ana fataltu qala'id hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya, dan seterusnya. Jumpa dah kali tak? Tu situ tu ada beberapa perkara. Inilah sebab yang Imam Nawawi sebut tadi, ada disebutkan daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Inilah yang mengatakan orang yang menghantar hadiu dan dia tak pergi lagi, dia haram kepada dia tu seperti mana orang yang sudah pakai ihram haji tu, walaupun dia tak pergi lagi. Inilah hadisnya. Tetapi ini pendapat dia dan diperbetulkan oleh Aisyah. Aisyah kata tidak lagu tu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ni syarah Imam Nawawi ni, illa hikayatun ruwiyat an Ibn Abbas, mana dengan sirah tamrid, yakni disebutkan dengan sirah majhul ni. Sirah majhul ni nak menyebutkan ini tidak jelas. Adakah Ibnu Abbas pegang begini sampai ke akhir, walaupun ditegur oleh Aisyah selepas tu jelas. Aisyah tegur, takkanlah lagu tu kiranya. Biasa-biasanya sahabat-sahabat ni kalau Aisyah kau siapa-siapa sahabat lain tegur, dia akan ikut pendapat tu lah. Mana dia kira pendapat dia tu tidak tepat lah sebelum pada tu. Serupa juga di sini. Bila Aisyah tegur tu, kira-kiranya Ibnu Abbas tinggallah pendapat dia. Satu. Yang kedua, masalah sanad dia tu. Di sini Imam Nawawi sebut, hakadha waqa'a fi jami'i nusakhi sahih Muslim anna ibn Ziyad qala Abu Ali al-Ghassani wal-Mazri wal-Qadi wa jami' al-mutakallimin ala sahih Muslim hadha ghalat. Ini kesilapan. Boleh dikatakan semua nuskah-nuskah sahih Muslim yang ada ni lagu ni lah sebut, iaitu an Amrah binti Abdurrahman anna akhbarathu anna ibn Ziyad. Betul kan ni Ibnu Ziyad ni? Dalam nuskah, semua nuskah Muslim lagu ni anna ibn Ziyad, Ibnu Ziyad. Tapi Abu Ali al-Ghassani, Maziri dan Qadhi Iyad dan semua ulama yang memperkatakan tentang sahih Muslim ni, yang syarah Muslim lah, yang bincang
tentang hadis Muslim ni, dia kata ini silap. Ini silap. Ini menunjukkan kitab ni sahih setara mana pun. Kalau hak kata hak manusia, dia ada mungkin kemungkinan salah silap itu. Di sana sini ada. Jangan kita kata dok sahih Muslim ni dia tinggi. Dia semua ulama sudah akui sahih dia, setiap kataan dia sahih seperti Quran. Jangan lagu tu. Susah diri sendiri. Kemudian ini di antara dalil buktinya. Ya, semua ulama terima. Semua ulama terima. Ini tak betul. Hak betulnya Ziyad bin Abi Sufyan. Hak betul. Amrah binti Abdul Rahman kata Ibnu Ziyad. Bukan Ibnu Ziyad, tapi Ziyad. Bukan Ibnu. Tak ada Ibnu tu, sepatutnya tak ada. Kalau Ibnu Ziyad, namanya Ubaidullah bin Ziyad. Gubernur. Dia ada seorang gubernur di zaman Yazid dan seterusnya. Ubaidullah bin Ziyad. Kalau Ziyad, ayah dia Ziyad bin Abihi. Dalam sejarah terkenal dengan Ziyad bin Abi. Ziyad anak ayahnya. Sebab apa? Sebab ayah dia tu di peringkat permulaannya tidak diketahui. Hak sebenarnya Ziyad bin Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan, adik-beradik Sayyidina Muawiyah, tetapi ini anak luar nikah. Anak hasil perkahwinan tidak sah. Tapi semasa jahiliah jadi dah lagu tu. Semasa jahiliah jadi dah. Kira kalau boleh anak tu, kira anak dia. Mengikut hukum Islamnya tidaklah. Sebab ini berlaku semasa jahiliah. Hak inilah yang terkenal dengan Ziyad bin Abihi. Dalam Sahih Muslim ada sebut dengan betul hak ni. Kalau kita tengok Sahih Bukhari jelas. Dan begitu juga dalam Muwatta' dan Sunan Abi Daud dan kitab-kitab hadis yang mu'tamad. Memang sebut Ziyad. Sebut Ziyad belaka, tak ada sebut Ibnu Ziyad. Ini menunjukkan dalam Muslim ni tersilap. Tak tahulah silap siapa. Silap siapa? Silap Imam Muslim sendiri ke, ataupun silap penyalin hak selepas dia tu, tak tahu. Tidak dapat dipastikan. Tetapi sejauh nuskhah yang ada, yang tersebar, memang ada Ibnu belaka. Kita boleh tahu, tengok dalam kitab lain. Tengok dalam kitab lain, semua Ziyad belaka, bukan Ibnu Ziyad. Selain daripada tu, memang kenyataannya Ibnu Ziyad itu dia tak ada dengan Aisyah. Dia tak ada dengan Aisyah. Hak adanya ialah ayah dia Ziyad. Macam mana pula dia nak tulis surat kepada Aisyah, suruh balas kepada dia, rakyat kepada dia, cerita hak sebenarnya, hukum hak sebenarnya macam mana? Sebab dia dapat tahu Ibnu Abbas kata lagu ni. Dia pun suruh Aisyah tulis surat, ceritakan maklumat dia, berdasarkan maklumat dia lagu mana. Nak tulis surat lagu mana, dia tak ada. Dia tak ada lagi. Dia tak ada dengan Aisyah. Hadanya ayah dia. Berdasarkan kenyataan tadi, maka Ibnu tu tak betul tu, dia kena, tak apalah, dah ada lagu ni. Sebab itu ini amanah. Ulama-ulama dulu dah ada dalam nuskah-nuskah Sahih Muslim ni, ada belaka. Dia bubuh juga, cuma dalam syarah tu lah tahu. Dalam syarah. Sebab tu kita tak boleh tidak ada syarah tu, tak boleh tengok sah kitab, kena tengok banyak. Tetapi yang sebaik-baiknya kita buat dengan cara lain lah, dalam bracket ke, ataupun buat warna lain ke, untuk menarik perhatian, supaya orang tengok sekali lalu tu, apa di sini, lepas tu tengok syarah, begini maksudnya. Kalau tidak, boleh jadi terkeliru lah. Bukan Ibnu Ziyad, tetapi di sini ialah Ziyad. Ziyad bin Abi Sufyan. Jadi Ziyad ini dia sebenarnya gubernur bagi Sayyidina Ali zaman pemerintahan dia. Lepas tu ahli-ahli sejarah putar belik sejarah ni banyak ni, dia kata Muawiyah tengok, Muawiyah ni dia liar. Dia tengok Ziyad ni orang cerdik, bejok politik. Dia pun cara mana nak suruh Ziyad ni masuk balik dia, memihak kepada dia. Ni kalau baca sejarah memang maklum lah, sejarah lama-lama memang lagu tu. Nak buat lagu mana? Dia pun dakwa. Dia dakwa bahawa Ziyad ni adik-adik dia. Apa nak balas? Ini orang panggil masalah istilhaq Ziyad. Masalah istilhaq Ziyad.
Istilhaq ni maknanya menganggap orang tu adik-beradik ke, orang tu ayah ke, orang ni siapa-siapa ke. Itu makna istilhaq. Bagi ahli sejarah, dia kata sebabnya Muawiyah buat begitu, dia nak tarik ni Ziyad ni biar memihak kepada dia. Memang selepas tu memang Ziyad ni duduk balik dia. Kata ahli sejarah, sebab Muawiyah ni dengan putar belik politik dia tu, dia telah tarik Ziyad ni. Dengan cara lagu mana? Selama ni orang tak tahu ayah dia siapa dia. Ziyad bin Abi. Bila Muawiyah kata lagu tu, terhormat dalam masyarakat, iaitu Ziyad bin Abi Sufyan. Dia pun berasa terhutang budi lah pada Muawiyah. Maka dia memihak pada Muawiyah. Bila dia duduk dengan Muawiyah, kuatlah. Sebab Ziyad ni orang hebat politik. Gitu cerita. Orang sebenarnya tak ada gapo tu. Tak ada gapo. Tidak sabit dia nak suruh Ziyad ni duduk balik dia, maka dia dakwa tadi. Bukan dia saja dakwa, orang lain ramah lagi. Semua tahu cerita tu. Cerita bahawa Abu Sufyan pernah bersekedudukan dengan mak dia. Cara jahiliah lah. Lalu dapat dia ni Ziyad. Kemudiannya Muawiyah apabila disaksikan oleh beberapa orang, dia berasa bertanggungjawab lah, bagi tahu gitu. Jadi orang kata dia ni main politik. Orang sebenarnya tak ada gap dia, tak ada gap apa. Masalah kalau kita nak kata tu, kemudian dia sokong Muawiyah tu, Ibnu Abbas pun lagu tu. Ibnu Abbas memang mula-mula sokong Sayyidina Ali, lepas tu sokong Muawiyah. Abang kepada Sayyidina Ali, Aqil, memang dia sokong Muawiyah juga. Jadi kita nak kata lagu mana? Itu masalah politik semasa. Masalah politik semasa, tak tahulah dia nampak lagu mana. Tetapi nak kata ini politik Muawiyah nak tarik orang ni, orang yang hebat ni balik dia dengan cara lagu tadi, tak kena. Menyalahkan Muawiyah. Sebab bukan Muawiyah saja, ramai lagi orang lain, termasuk Ummu Salamah, isteri Nabi SAW sendiri pun tahu bahawa dia ni memang anak Abu Sufyan. Itu yang betul. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat ni ataupun orang-orang zaman tu, ia dalam sejarah terlalu memburuk-burukkan, jahat sangat orang ni. Tidak, mereka ini terlalu nak jaga sunnah. Tengok, kalau satu kemuskilan berlaku, dia tak puas hati, dia akan tanya orang tu, tanya orang ni. Dia akan tanya. Ziyad ini, dia bukan seorang yang hanya nak jaga kepentingan politik dia saja. Tidak lagu tu. Tetapi habis sejarah rusak, sehingga orang kemudian ni berasa apa dia kelebihan orang dulu. Lebih kurang orang kemudian aja nak jaga kerusi belakang. Semua nak jaga kedudukan belakang. Lebih kurang kemudian orang politik kemudian. Sahabat-sahabat dulu pun habis rusak. Sebab apa? Sebab sejarah. Tapi kalau kita balik kepada hak asal, tak ada. Ni Ziyad ni lagu mana? Nak tahu masalah, minta Sayyidatina Aisyah hantar surat kepada dia, cerita macam mana sebenarnya. Dia keliru. Ibnu Abbas kata lagu ni, boleh jadi dia ada dengar orang lain kata lagu lain. Dia nak pasti, dia tanya Aisyah. Maknanya hubungan dia ni dengan isteri-isteri Nabi, begitu juga sahabat-sahabat, orang-orang alim ni tidak putus. Bukan kata dia buat hal dia saja. Kalau lah dalam perkara macam ni dia tanya, perkara lain pun lagu tu lah juga. Kita tak boleh nak buruk sangka terhadap dia. Kita nak kata dalam perkara lagu ni dia tanya, dalam perkara lain dia tak cara. Tak boleh lagu tu. Dan kalau lah dia buat benda salah, tentu banyak dalam kitab-kitab sahih ni teguran daripada Aisyah, daripada orang-orang ni. Dia tak ada tegur apa, tak ada tegur. Bahkan Hajjaj bin Yusuf tu, Ibnu Umar pun hormat kepada dia dalam Bukhari. Ibnu Umar hormat kepada dia, pergi semaya sekali ke apa. Hajjaj jadi tak imam. Kalau lah dia tu jahat semua, apa yang dia boleh terima? Ini masalahnya bila kita utamakan kitab lain daripada kitab diterima sebagai sahih ni, habis rusak, habis punuh, kucak-kacir habis, haru biru. Tapi kalau kita terima tu, tak ada. Hak lain-lain ni cerita kata Hajjaj ni jahat sangat apa semua, tak ada dah lah. Takkanlah orang yang setara Ibnu Umar, orang yang hebat-hebat ni, kita nak kata dia taqiyah, dia takut. Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar tu. Bukan seorang dua. Takut. Siapa yang lebih berpengaruh? Ibnu Umar kau yang dianggap sebagai Syekhus Sahabah, kau Hajjaj? Dia bukan orang zaman kemudian. Orang zaman tu dia tak takut. Perkara-perkara kecil dia boleh tegur, apatah lagi perkara besar. Gitulah.
akidah yang betul, cara faham yang betul lagu tu. Kalau kita tidak faham lagu ni, bahaya. Bahaya. Bermakna Ibnu Umar ni dia hormat kepada pemerintah yang zalim sangat, tak apa, asalkan kepentingan dia terpelihara, dia hormat. Jadi takut seorang kemudian, itu akibatnya. Apa kita nak lagu ni? Habis rusak sejarah. Baiklah, habis situ bab tu. Ini bab keharusan menaiki binatang yang dibawa ke tanah haram sebagai binatang kurban kepada orang yang memerlukan. Kepada orang yang memerlukan, dia boleh naik binatang dia. Ada seorang lelaki, dia diriwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW nampak ada seorang lelaki itu duduk heret unta dia. Nabi SAW kata, naiklah. Dia kata, ya Rasulullah, innaha badanah, ini adalah unta kurban. Dia kata, naiklah, wailak, teruk betul lah engkau. Pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga. Orang tu pun benar, dia tak ada kenderaan lain, duduk heret. Nabi SAW suruh naik. Tidak kata binatang yang hendak dikurbankan ini kita tak boleh nak sentuh dia, tak boleh nak ganggu dia. Tidak lagu tu. Bahkan kita boleh guna dia, asalkan jangan memudaratkan dia. Sudahlah. Dalam riwayat seterusnya dia kata, naiklah dengan baik. Irkabha bil ma'ruf. Dalam riwayat Jabir, naiklah dengan baik. Ini beberapa hadis ni kita tengok ni. Naiklah dengan baik. Disebutkan dengan baik, yang ni jangan sampai memudaratkan dia. Kalau kerana kita memudaratkan dia, kena ganti. Inilah dalil bagi orang yang mengatakan boleh naik binatang kurban yang akan dibawa ke tanah haram untuk dikurbankan. Boleh naik jika perlu, tapi tak boleh naik kalau tidak perlu. Hanya kalau boleh naik itu pun dengan cara yang baik, yang dengan tidak membahayakan dan mencederakan binatang itu. Inilah pendapat Ibnul Munzir dan sekumpulan ulama, dan ini juga satu riwayat daripada Imam Malik. Pendapatnya ialah boleh naik jika perlu. Tetapi pendapat Urwah bin Az-Zubair dan Malik ada dua pendapat. Dalam satu pendapat dia yang lain, begitu juga pendapat Imam Ahmad dan Ishaq, seseorang tu boleh naik walaupun tak perlu pun. Dia ada unta lain, hak tidak nak dikurbankan, dia boleh naik. Hak ni boleh naik, asalkan tidak akan memudaratkannya. Boleh naik walaupun tidak perlu pun. Ini pendapat lebih luas lagi, asalkan jangan memudaratkannya. Inilah pendapat ahlu zahir. Pendapat ahlu zahir, pendapat zahiriyah, dia kata boleh. Sebab apa? Nabi SAW suruh naik. Bila suruh naik itu tak apalah, tidak jelas dia ni perlu ke tidak perlu. Bagi golongan yang pertama, dia kata wailak, teruklah engkau. Maknanya mu takut dia teruk, mu kau teruk, lebih teruk lagi. Kamu akan lebih letih lagi. Maknanya dalam keadaan perlu. Sebab itulah Nabi SAW kata wailak. Tapi golongan yang kedua ni dia kata tidak, tak apa, boleh naik walaupun tidak perlu pun. Nak naik saja asalkan tidak mudarat. Imam Abu Hanifah kata tak boleh naik binatang kurban, tak boleh naik kecuali kalau tak dapat tidak, kena naik. Kalau tak dapat tidak, kena naik dalam keadaan darurat. Maknanya ini paling sempit. Pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ni paling sempit, dalam keadaan darurat saja. Hak yang pertama pendapat Syafi'i dan lain-lain itu, hak itu dalam keadaan hajat. Hajat ni tidak mesti darurat. Darurat tu lebih sempit lagi. Dalam keadaan terdesak benar baru boleh. Hajat ni tidak sampai ke peringkat darurat pun boleh. Hajat. Ada juga ulama yang mengatakan kalau seorang itu tak ada kenderaan,
Tak ada kenderaan, dia mesti kena naik, wajib naik. Pasal apa? Nabi suruh naik. Tak boleh dia berjalan. Bila dia ada kenderaan, hak ni saja pun ada, asalkan kenderaan dia tu yang akan dikorbankan itu tidak sakit apa-apalah, dia mesti kena naik. Tak boleh tak naik, dosa kalau tak naik. Sebab apa? Nabi suruh. Dia kata suruh tu memberi makna wajib. Dan sebab apa dia kata wajib ni? Selain daripada hak Nabi SAW suruh, sebab zaman jahiliah memang kalau binatang tu yang akan dikurbankan kepada berhala, kepada apa-apa, dia tidak akan sentuh. Sedangkan Islam tidak lagu tu. Islam tidak lagu. Nak suruh tak serupa dengan cara jahiliah. Syaratnya jangan memudaratkan binatang itu. Jangan sampai tak boleh berjalan pula, mampu pula binatang itu, jangan. Kalau tak sampai ke situ, wajib naik. Wajib naik. Ada 4 pendapat. Puak-puak jahiliah ni dia kata kena ikram, bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ni semua ni tak boleh sentuh. Binatang-binatang yang akan dikurbankan untuk berhala, tak boleh sentuh. Dalam Islam tidak ada lagu tu. Sebab itu dia kata mesti kena naik. Dalil bagi orang yang mengatakan hanya boleh naik saja kalau perlu, iaitu Nabi SAW tidak naik. Dia tidak naik. Dia ada bawa binatang kurban, dia tidak naik. Kalaulah mesti naik, kurang-kurang je dia naik. Kau sementara tak naik. Dia naik kenderaan dia. Ataupun ada kelebihan kau naik tu, dia naik kau sekali kau. Tak ada naik. Cuma dia kata begini kepada orang lain yang sepatutnya naik, yang tidak ada kenderaan, yang ni yang memerlukan. Hak tu dia suruh. Dia pula tidak suruh orang ramai-ramai lain-lain lagi. Semua kena naik. Binatang yang ada dibawa untuk dikurbankan itu. Ada kalau itu perintah? Tak ada. Hanya ini peristiwa khusus. Ini orang panggil waqi'atu hal, la umuma laha. Peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan. Tak boleh kita kata hukum ni kepada semua. Tak boleh. Kepada orang yang berkenaan. Dan apabila kita tengok hadis-hadis ni, kita nampak orang ni dalam keadaan memerlukan. Dalam keadaan memerlukan. Dalam hadis ini ada guna perkataan wailak. Kalau bahasa hak kasar, mana dianya celaka engkau. Takkanlah Nabi SAW sumpah orang lagu tu. Ini semua bahasa majaz belaka, bahasa pinjaman belaka daripada hak asal. Bukan makna asal yang dimaksudkan. Yang ni wailak ini mana kebinasaan. Yang ni cara engkau ni akan membawa engkau kepada kebinasaan. Teruklah engkau kalau lagu tu. Kalau tak senaik ya. Sebab kita kata, kita kadang-kadang orang kita dia mesra sangat dia kata muga ni aku bui sekali, muga ni, padahal muga tu orang tak kata pada orang muga ni benda. Kalau bahasa Kelantan benda, tapi dia kata kepada orang muga, itu maknanya terlalu mesra. Kalau tidak tak boleh kata lagu tu, biadab. Kadang-kadang di penggunaan itu dia makna berlainan, makna berlainan. Punah ranah lah lagu ni, kita kata punah ranah. Punah ranah tidak dimaksudkan sebenarnya. Kalau lagu ni lelah jelek aku, lelah jelek. Pas dia nak kalau lelah, bukan makna doa tu, tidak. Nak royak teruk. Bukan maksud asal sebenar tu jadi lelah sampai jelek-jelek. Tidak lagu tu. Lepas tu nak doa kah biar dia jadi lagu tu? Tidak juga. Supaya juga di sini dalam hadis-hadis dia kata la abalak, la abalak, la ummalak, sakilat ka itu semua tidak dimaksudkan makna asal. Kalau maksud makna asal berat benar lah. Nabi SAW ada kata belakang tu, sakilat ka jadi ibumu kehilanganmu. Maknanya ibumu kehilanganmu berat tu. Maknanya macam doa biar si anak ni mati dulu. Lagu mana keadaan mak yang kematian anak? Berat lah. Apa teruk benar. Kalau kita kat punah, sudah kerja, berat lagu ni. Ataupun teruk, padai lagu ni. Kita kata kita terjemah lagu tu lebih sesuai. Kalau kita kata celaka lah engkau, berat tu, tak sesuai dengan Nabi SAW. Sebab itu bukan dimaksudkan pun.
Tidak dimaksudkan. Ini penggunaan hak kemudian dah. Penggunaan kemudian. Dan tidak maksudkan makna asal, tidak dimaksudkan makna asal. Itu kita kena faham lah. Walaupun makna asal tu berat, tapi apabila kemudiannya tidak lagi dimaksudkan begitu, tak apa, boleh pakai. Boleh pakai. Seterusnya, ma yuf'alu bil hadi idza atiba fi tariq. Apakah yang akan dilakukan terhadap binatang yang dibawa sebagai binatang kurban itu kalau sekiranya dia kepenatan, ataupun apabila dia tu kepenatan ataupun sakit, ataupun tidak mampu berjalan dalam perjalanan, tak mampu untuk pergi terus. Itu makna atiba fi tariq. Nak buat lagu mana? Ni cerita ni cerita dianya, iaitu apa dia ni, namanya Musa bin Salamah Al-Hudhali. Dia kata, saya dengan Sinan bin Salamah berangkat untuk buat umrah. Qala, kata dia, kata perawi ini, wantalaqa Sinan bawa unta dia, unta dia. Fa'azhafat alaihi bit-tariq. Unta itu terhenti di tengah jalan. Mana tak mampu berjalan lagi. Kepenatan, tak boleh nak pergi dah unta tu. Jadi dia tak tahu nak buat apa terhadap unta dia tu. Fa'iyya bisya'niha. Dia tidak tahu nak buat apa, nak bertindak lagu mana terhadap unta dia tu. Lepas tu, kalau sekiranya unta dia tu sakit ke, bagaimana dia nak bawa unta dia, nak pergi lagu mana? Dia tak tahu. Buntu dia. Itu makna fa'iyya bisya'niha. Dia buntu terhadap masalah unta dia tu. Sekiranya unta dia tu tertahan di situ, terhenti di situ, tak boleh nak berjalan, bagaimana dia nak bawa? Nak sembelih kau lagu mana? Dia pun kata, kalau aku sampai ke sana, ke Mekah tu, makna nak tanya la astahfiyanna an dhalik. Aku akan tanya siapa puas hati. Itu makna la astahfiyan. Aku akan tanya siapa puas hati dalam masalah ni. Lepas tu pada waktu pagi esok tu siapa? Dia pun tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, alal khabiri saqatta. Engkau telah jatuh di atas orang yang, itu kalau makna harfiah dia, di atas orang yang memang arif. Maknanya alal khabiri saqatta, engkau bertemu dengan orang yang sepatutnya lah, orang yang paling arif dalam masalah ni. Engkau bertemu dengan orang yang paling ahli, paling tahu tentang perkara ni. Yang ni akulah. Aku tahu benar masalah ni. Dia pun kata, Rasulullah SAW hantar 16 ekor unta bersama satu orang lelaki, dan dia suruh orang tu uruskannya. Qala famadha. Kata Ibnu Abbas, orang tu pun pergi. Lepas tu dia pun balik. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana saya nak buat kalau unta tu terhenti? Kalau unta tu tak boleh berjalan tu, pergi. Nabi SAW kata, sembelih. Kemudian kamu celupkan na'laiha, dua selipar dia tu dalam darah dia. Kemudian kamu letakkan di atas safhahnya, ini atas belakang dia tu, ataupun atas bonggol dia tu. Jangan engkau sendiri dan orang-orang yang bersama engkau tu makan. Jangan makan, tinggal situ, biar orang lain makan. Dan seterusnya, dalam hadis yang seterusnya tu disebutkan orang lagi, tidak jelas siapa dia tu.
Dalam hadis terakhir itu barulah sebut siapa dia orang yang Nabi SAW tugaskan untuk menguruskan berapa belah ekor unta tadi, 16 ataupun 18 tadi, iaitu Dhu'aib Aba Qabisah. Begitulah cara dalam Sahih Muslim ni, mula-mula dia tidak jelas, dia semakin jelas sampai akhir itu terang. Kalau orang yang tidak terang, tidak disebutkan nama dia, akan disebutkan sampai akhir jelas. Begitulah kalau kita perhati sepanjang kitab Sahih Bukhari ni, lagu tu cara dia. Daripada hadis ini kita dapat kesimpulan apa dia pengajarannya, iaitu harus seseorang tu sebut kelebihan dia. Boleh sekiranya memang betul lah, memang betul, mana dia tidak menipu, dia boleh sebut kelebihan dia, tak apa. Harus. Kalau tak sebut pun tak apa, tidak kata mesti, harus saja, harus. Sekiranya orang itu tidak tahu dan nak meyakinkan orang itu, tak apa. Sebab itulah kata-kata hikmat ada, katakan dia kata, "Lau lam yasifit tabibu dawa'ahu lil marid man tufi'a bihi atau man tafa'al maridu bihi." Kalau doktor tidak cerita kelebihan ubat dia tu kepada pesakit, boleh jadi maknanya orang tidak dapat manfaat. Orang tak rasa ubat dia. Ini menunjukkan kempen tu tak apalah, sekiranya betul. Sebab apa? Baru orang tahu khasiat dia. Oh gini. Kalau tidak, orang tak tahu macam mana proses dia, kelebihan dia ni sebab apa. Kita cerita, tak apa, sekiranya betul, benar. Supaya juga sini Ibnu Abbas kata alal khabiri saqatta. Ini sudah menjadi macam peribahasa. Alal khabiri saqatta. Kamu bertemu orang yang sebenar, tak apa, puji diri lagu tu dengan maksud meyakinkan orang. Walau bagaimanapun Ibnu Abbas tidak sebutlah kata begitu daripada pendapat dia. Dia sebut Rasulullah SAW sebut ini. Dalam hadis ini juga kita dapati, iaitu kalau binatang hadiu ni kepenatan ataupun tak boleh berjalan lagi, tak boleh pergi dah, maka wajib disembelih dan ditinggalkan di situ untuk orang-orang miskin. Ni pada masa tidak ada pengurusan, tidak ada apa dengan baik lah. Seperti yang anda sebut tadi, kalau sekiranya diadakan pengurusan yang baik, boleh diatur tu. Ambil binatang tadi, orang miskin tak ada, orang kelaparan tak ada, simpan dengan cara tu. Dan haram memakan kepada tuan dia tu, dan kepada hak bersama dia tu tak boleh makan. Hak pergi sekali dengan dia tu tak boleh. Sama ada hak pergi sekali dengan dia tu hak duduk bergaul dengan dia, ataupun dalam ramai-ramai bukan kawan dia pun tak boleh. Hak pergi sekali dengan dia tu tak boleh. Sebab apa? Takut. Lama kan ada dalam ramai-ramai hak jenis nakal, tak boleh kira. Dia buat jadi sebenarnya dia nak makan daging, nak makan panggang, daging panggang. Dia buat jadi mana-mana binatang tu tak boleh berjalan, maka boleh berhenti pakai panggang daging makan hak tu dulu. Nah, mana tahu, takut gitu. Sebab itu tak ada benar kan. Wasabab fi nahyihim qat'u dzari'ah li saddan lidh-dhari'ah. Sebab dilarang ni ialah untuk putuskan jalan, potong jalan. Maknanya nak kerak biar tak ada alasan, tak ada helah untuk makan daging. Tetapi ini saddal lidh-dhari'ah, mengikut kebanyakan ulama, larangan di sini ialah takut orang tu cari helah supaya unta tu jadi penat, tak boleh berjalan, lepas tu boleh makan daging. Itu sebenarnya sebab sebenarnya bukan daging tu sendiri tak boleh makan. Ini nak jaga, takut-takut melarat. Jadi dalam masalah daging tu sendiri lah ke mana? Kalau dalam hadis tadi memang ada lah yang pegang dengan zahir hadis tadi, memang tak boleh makan tuan dia sekali dengan dia. Itu satu pendapat.
Walau bagaimanapun dalam masalah ni masih lagi ada khilaf. Begitulah dengan hadis-hadis ni. Kadang-kadang kita tengok sudah terang dah, yang mana satu pihak ni pegang benar-benar dah dengan hadis tu, hak lain masih tak lagi. Dia takwil lah, dia takwil. Ikhtalafa al-ulama fil akli min al-hadyi idza atiba fanaharahu. Khilaf ulama tentang makan binatang hadyu ni bila dia sudah tak boleh berjalan lalu dia sembelih. Imam Syafi'i kata kalau ini hadyu tatawwu', hadyu sunat, boleh dia nak buat apa dia hak dia nak. Ni pendapat Syafi'i pula ni. Nak jual ke, nak sembelih ke, nak makan ke, nak beri makan kepada orang lain atau lain-lain boleh. Kalau hadyu sunat, mana hak tidak wajib ke atas dia, mana dia tidak kena bayar dam, tidak ada melakukan apa-apalah kesalahan yang kena fidyah, ataupun dia meninggalkan sesuatu yang wajib yang kena bayar dah, tak ada tu. Tak ada apa-apa, saja nak bawa binatang kurban ini orang panggil hadyu tatawwu'. Boleh nak buat apa pun. Walahu tarku wala syai'a alaihi fi kulli dhalik. Dan boleh juga dia tinggal, dia tinggal situ. Boleh juga. Tidak kena apa-apa ke atasnya pada semua tindakannya itu. Dia buat kotor-kotor pun tak ada salah belaka. Boleh, harus belaka. Tetapi kalau binatang hadyu itu binatang hadyu yang manzur, yakni yang dinazarkan, dia bernazar nak bawa binatang kurban itu, dia bernazar, dia kena sembelih, lazimahu zabhuhu, dia kena sembelih. Kalau dia tinggalkan, dia tidak sembelih, dia tidak sembelih. Hak tadi kalau lagu tu dia nak jual kau boleh. Kalau hak sunat tadi dia nak jual tadi, boleh kalau ada orang nak. Ni kalau hak nazar dia tak boleh, dia kena sembelih, tak ada jalan lain, kena sembelih. Kalau dia tinggalkan juga, yang dia tak sembelih sehingga mati binatang itu, lazimahu dhamanuhu, dia kena bayar ganti. Dia kena ganti, tak boleh lagu tu. Sebagaimana kalau seseorang itu dia cuai dalam menjaga wadi'ah, barang simpanan orang simpan dengan dia cuai, dia kena bayar ganti rugi. Tapi kalau dia tidak cuai, malapetaka tu malapetaka umum lah. Malapetaka tu bukan kerana kecuaian dia tidak kena. Sebab dia tu orang panggil yadu amanah. Yadu amanah. Sebab orang beri ke dia, biar dia simpan tu, mana orang percaya dah ke dia lah tu. Kira-kiranya apa nak kena ganti rugi pula. Kalau lagu tu tak ada orang lah, jujur secara mana tak sih pegang barang orang apa-apa. Kalau rosak, kalau kena curi, kalau apa, kena bayar pula, tak ada pasal. Baik, kalau dia sudah sembelih, dia nak buat lagu mana? Kalung yang dipakaikan itu dia kena celup. Kalau kalung itu berupa selipar yang dia ikat ujung tali ni, dia celup selipar tu dalam darah, lepas tu sakut di atas binatang tadi. Sakut di atas binatang, di leher dia ke ataupun di bonggol dia ke, ikutlah asal letak situ. Tujuannya nak suruh orang tahu ini binatang kurban yang ditinggalkan. Bolehlah hak mana-mana yang berhak tu nak makan, dia boleh makan. Itu tujuannya. Ini tak sampai kepada tanah haram lagi. Maknanya boleh asalkan orang Islam hak mana berhak. Kalau kita boleh simpan hak tu, dah tak ada dah orang susah nak pergi makan situ, kita boleh simpan, apa salahnya? Sebab itu yang anda kata tadi boleh. Orang kaya tak boleh makan secara mutlak, kata dia. Kerana apa? Kerana binatang kurban ini yang dibawa tanda ini adalah mustahaqul lil masakin, berhak kepada orang-orang miskin sahaja. Berhak kepada orang-orang miskin sahaja, tidak boleh kepada orang lain, tak boleh. Tetapi kalau hak pergi sekali dengan dia tu, kalau hak sesak dengan mana pula, hak pergi sekali dengan dia. Tadi dalam hadis tu kata kawan-kawan dia pun tak boleh juga makan. Tapi kalau kawan dia tu hak sesak, memang sesak. Dan hak ni bukan helah kawan dia tu kau supaya mati, kau tak ada apa. Lagu mana? Khilaf ulama. Orang yang pegang dengan zahir ni, hadis ni dia kata tak boleh juga, tak boleh. Tapi kalau orang lain, kumpulan lain yang sesak, boleh.
Hak pergi nak pergi buat haji atau nak pergi buat umrah juga boleh. Hak tidak buat umrah, tidak nak buat haji pun boleh juga, asal miskin. Begitu juga yang kalau kita simpan seperti anda kata tadi, kalau kita simpan, kita nak hantar ke mana-mana, ke luar negeri, binatang kurban saat ni, daging dia tu, kepada hak miskin lah juga, orang-orang yang berhak, orang-orang yang berhak. Tetapi masalah yang lebih berhak lah. Kalau nak kira daging kurban tu, hak kaya boleh makan apa-apanya. Tapi kita kena utamakan hak tu dululah, kena utamakan hak tu. Seperti mana daging kurban lah, kena utamakan hak tu, kena jangan lupa hak tu. Dari satu pendapat dia kata kumpulan tu sendiri tak boleh. Tapi pendapat yang satu lagi, golongan lain pula, dia kata boleh. Sebab apa? Maksud sebenarnya nak orang miskin. Kalau bukan kerana dia itu, kalaulah dia sendiri yang buat helah sehingga binatang tu jadi tak boleh berjalan, dia berdosa lah, dia dengan Tuhan. Tapi kalau nak kira dia tu, dia sudah berhak sebab dia miskin juga. Begitulah. Kemudian masalah hak duduk bergaul dengan orang yang bawa hadiah tu, setara mana bergaul dia nya, makan sekali ke atau satu rombongan tu walaupun tidak makan sekali, itu khilaf pula lah tu. Kecil lagi pecahan itu. Mengikut zahir nas Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i sebut dan tulis sendiri, iaitu yang dimaksudkan dengan rufqah ni, kawan hak pergi sekali ni, iaitu dalam satu rombongan, tidak semesti hak makan sekali dalam rombongan tu. Kalau rombongan tu sekali pergi dengan dia, hak tu masuk belakang tu. Tapi bagi orang yang mengatakan, katakanlah ni rombongan ni, kalau rombongan ni tak ada orang miskin, satu rombongan dengan dia tu pun tak boleh juga, moga pergi sekali, walaupun sifat miskin tu ada pada dia, tak boleh juga. Bagaimana kalau dia tinggalkan? Boleh ke rimau, boleh ke binatang buah, boleh ke burung orang saja. Baiklah bui kepada hak miskin yang ada sekali tu, bagus juga pendapat itu. Ada sekali pun maknanya bukan kerana dia binatang itu jadi terhenti di perjalanan tadi. Kalau dia tak boleh, jadi boleh jadi benda ni sia-sia saja. Tak ada siapa kepada kumpulan lain mari situ, ataupun mana-mana orang miskin dekat-dekat tu, tak ada. Boleh kau burung lai, boleh kau burung orang, ataupun boleh kau binatang-binatang buah lain. Lebih baik maka orang-orang miskin ada sekali tu makan, kita pilih pendapat tu lah. Tapi kalau sekiranya rombongan tu banyak rombongan, lepas tu orang-orang di sekitar tu pun ramai, memang sudah maklum dah, mereka tahu dah mesti ni ada ni binatang-binatang yang akan dikurbankan mati tengah jalan ni, gapo ni, mesti ada. Kalau dalam keadaan tu, tak payahlah kita utamakan orang lain lah, jangan utamakan hak kumpulan tadi, gitulah. Kalau tidak, kalau dalam kes yang pertama tadi, kalau tak ada dah rombongan yang lain ataupun orang-orang pun tidak ramai di situ, kalau kita biarkan juga termasuk dalam idha'atil mal, mensia-siakan harta. Dan Nabi SAW melarang daripada mensia-siakan harta tu. Kemudian babu wujubi tawafil wada' wa suqutihi 'anil haid. Sekat itulah.